Eh, Afikah, sorry, cikgu remove. Alamak, alamak. Afikah, try masuk balik Afikah. Afikah masuk balik tak? Okey, baik. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Afikah masuk dah. Okey. Sorry, tadi cikgu tersilap tekan remove. Alright. Okay, hai. Assalamualaikum. Welcome back. 3A5, 3A6. Hari Isnin hari tu, cikgu tak dapat nak buat Google Meet dengan awak. Dan awak cuma refer kepada, apa nama, yang cikgu dah record dengan kelas 3A3. Okay, jadi hari ni kita akan teruskan PDP. Okay, setelah awak seminggu bercuti. Okay, selamat kembalilah. Selamat kembali untuk PDPR. Okay, jadi kita akan continue dengan trigonometric ratios. Okay, trigonometric ratios, ada yang tanya, cikgu dah habis ke tajuk ni? Belum lagi. Okay, yang hari tu kita cuma buat separuh sahaja. Okay, dan hari ni kita sambung dengan how to determine sine, cos and cosine. Sine, cosine and tangent without using calculator untuk spatial angles. Apa dia spatial angles? Boleh sebutkan the spatial angles? Guys? Cikgu nak yang lain-lain boleh bercakap supaya cikgu tak rasa sunyi seorang-seorang kat sini. Okay, apa dia spatial angles? Actually cikgu dah tunjuk dah pun dalam modul yang cikgu minta awak tengok dan cuba buat, dan ada video juga yang cikgu dah bagi untuk awak rujuk. Okay, apa dia angle yang kita tak perlu guna calculator untuk cari value sine, cosine and tangent? Untuk angle yang mana? Angle berapa? Angle yang macam mana? Okay. Boleh siapa-siapa bagi tahu? 3A5, 3A6. 30, 45 and 60. Yeah, 30, 45 and 60 degrees. Okay, so how to determine value of sine, cosine and tangent for 30 degrees, 45 degrees and 60 degrees without using calculator? Tahniah, tadi Sanjay yang jawab. Tahniah Sanjay. Sharvin pun ada jawab dekat bahagian chat. Okay, kalau tak guna calculator, macam mana nak cari sine, cosine and tangent untuk 30 degrees, 45 degrees and 60 degrees? Anyone? Sokah tua? Ya, sokah tua. Tapi macam mana? How? The measurement you do not know. Okay, kalau macam in previous lesson, you determine value sine, cosine and tangent for the given right angle triangle. Okay, dia bagi right angle triangle and then you determine value sine, cosine, dia dah bagi dah measurement untuk maybe 2 sides. Ataupun dia bagi all the 3 sides punya measurement, then you find sine, cosine and tangent. Okay, Pythagoras theorem. Selain daripada tu, actually dalam video yang cikgu minta awak tengok dalam modul, ada apa di situ? Cara bagaimana awak nak cari, nak determine value sine, cosine and tangent untuk these 3 spatial angles. How? Right angle triangle yang macam mana, Simonish? Right angle triangle yang macam mana?
Yang lain-lain tolong boleh buka mic ya. Supaya hari ni awak masing-masing boleh bercakap. Okey. Cikgu tak nak kelas yang sunyi sepi. Isosceles triangle. Isosceles triangle. Okey, isosceles triangle. Okey, untuk isosceles triangle yang Simonis sebutkan, based on the isosceles triangle, angle berapa yang awak boleh cari Simonis? Ataupun yang lain-lain. Wang Jinian? Tadi Simonis telah bagi tahu untuk right angle triangle based on right angle triangle yang isosceles triangle. Okay, yeah. 45 degrees. Okay, by using isosceles triangle yang right angle triangle, okay, we can find the sine, cosine and tangent for 45 degrees. Okay, cikgu akan present dulu. Apa ni screen cikgu? Tunggu sekejap Okay. So actually ada dalam modul yang cikgu dah bagi. Okay. Yang ni modul yang cikgu dah bagi. Yang keempat lah, modul yang keempat yang cikgu bagi untuk this topic. Okay. Kalau awak tak boleh print out, awak salin untuk yang berkaitan sahaja. Yang mana yang berkaitan dengan yang awak perlu buat notes ataupun yang perlu awak buat latihan, awak salin yang tu. Okay. Salin dalam test pad ataupun dalam mana-mana buku lah. Asalkan awak boleh awak buat Okay. So this one ada dua triangle. Okay. Ada dua triangle di sini. Okay. So tadi Simonis bagi tahu tentang right angle triangle. So, okay. So this one is right angle triangle yang isosceles. Isosceles means ada two sides yang equal length. Okay. Bila two side of equal length. Alright. Okay. Dan ini adalah triangle yang awak kena tahu. Okay. Nak guna untuk cari trigonometric ratios for 45 degrees. Kenapa 45 degrees? Kenapa 45 degrees? Siapa-siapa boleh bagi tahu kenapa 45 degrees? Girtini? Girtini ada? Ya, cikgu. Kenapa this one awak boleh dapat 45 degrees? Why? Yang angle dia ke? Yes. Because 108 in a triangle, the interior angle is 180 degrees total. So minus with 90 degrees and divide by 2. Yeah, very good. Cikgu nak dengar macam tu lah. Okay, so yang lain-lain bersedia untuk bercakap. Okay, cikgu tak nak bercakap seorang-seorang. Okay, awak kena berlatih, 48 pula dah. Awak kena berlatih untuk bercakap. Okay, dan cuba tanya soalan. Okay, kalau awak tak tanya soalan, cikgu yang akan banyak tanya soalan. Okay, tapi seboleh-bolehnya cikgu nak dapatkan soalan daripada awak. Okay, right. So, this one awak ada 45 degrees Okay, based on this triangle. Dan dia dah bagi ke situ 1 unit. Okay, kalau awak nak cari trigonometric ratio for 45 degrees, awak lukis right angle triangle yang isosceles yang dia equal side. Okay, dan kita letakkan 1 unit. Bila 1 unit, another side also 1 unit. So this angle 45 degrees. Okay, 45 degrees also this angle. Okay, what is the hypotenuse? What is the length of hypotenuse? 2. 2. Betul 2? Are you sure, Nawal? This one 2? Ya, Yen. Okay. Square root 2. Okay. Kenapa square root 2? Cikgu tulis kat sini Square root 2. Kenapa square root 2? Kenapa square root 2? Yen. Kenapa square root 2, Yen? 1 square plus 1 square equals to square root 2. Okay, actually untuk dapatkan hypotenuse, okay, thank you Yen. Okay, untuk dapatkan hypotenuse, square root of 1 square plus 1 square. Okay, 1 square plus 1 square, 1 plus 1.
1 plus 1 is 2. Tapi dia mesti square root 2. Okay, untuk this one is you use the Pythagoras theorem. Okay, Nawal bukan 2 Okay, Nawal sebut 2 ke tadi? Ya cikgu. Square root 2. Okay, square root 2. Okay, so sekarang bila dah ada this measurement, okay, awak mudah untuk find the value sine, cosine and tangent. Okay, kita completekan this table. Actually dalam video yang cikgu dah bagi tu awak dah completekan dah sepatutnya. Okay, so what is sine 45? So refer kepada right angle triangle yang 45 degrees tu. Okay, awak boleh ambil mana-mana 45 sebab sama sahaja. Okay, so apa value sine? Sine is so kan? Okay, sine is so opposite over hypotenuse. So berapa value sine? 1 over square root 2. 1 over square root 2. Okay, 1 over square root 2. Ingat, jangan tekan kalkulator. Awak memang boleh tekan kalkulator. Kalau tekan kalkulator sekarang, okay, tekan kalkulator sekarang, awak tekan sin 45. Awak akan dapat value, macam mana cikgu nak tunjuk? Okay, terbalik lah kat situ. Okay, 0.7071. Awak akan dapat that value. Tapi untuk soalan yang berkaitan dengan without using calculator, biarkan jawapan awak dalam bentuk square root tu. Okay, 1 over square root 2. Okay, jangan awak bagi jawapan ikut dalam calculator because this one you cannot use calculator. Alright. Okay, and then cos 45. Cos is adjacent over hypotenuse. Okay, adjacent over hypotenuse. Berapa value cos 45? 1 over square root 2. Sama saja value dia. 1 over square root 2. Okay, siapa jawab tadi? Sanjay. Sanjay. Okay, thank you Sanjay. Alright, next tangent is TOA. Tangent 45? Berapa value tangent 45? 1. 1 because 1 over 1. So dapat 1. Okay. Alright, next. Untuk dapatkan sin 30. Okay, so awak perlu ada bukan right angle triangle lah. Dia actually based on this, apa nama triangle ni? Apa nama this triangle? What types of triangle this one? Equilateral triangle. Equilateral triangle. Yeah, equilateral triangle. Okay, equilateral triangle. Equilateral triangle, okay, tapi di sini kita letakkan 2 units. Okay, 2 units. Kenapa 2 units? Kenapa dia letakkan 2 units? Okay, yang ni triangle yang awak kena ingat lah. Sekali lagi cikgu ingatkan kat awak, ini adalah triangle yang awak kena ingat. Satu triangle yang tadi, equilateral triangle. Okay, equilateral triangle. Yang mana side yang equal tu, okay, isosceles triangle, side yang equal tu 1 unit. Kenapa bagi 1 unit? Because nanti senang untuk awak cari the hypotenuse. Okay, this one, hypotenuse. Okay, another one, triangle is equilateral triangle. Okay, dan mana 2 units dia punya side. Okay, actually dalam cikgu tak tahulah kalau awak print out dia keluar sikit saja macam ni. Okay, sepatutnya tadi cikgu sediakan. Okay, this is equilateral triangle. What is the size of each interior angle? Label value of angle. Cikgu nak tulis kat situ, label value of angle. So, berapa angle dia? Berapa angle untuk equilateral triangle? 60. Ya, 60. Macam mana dapat 60? 180 is divided by 3. Ya, 180 divided by 3. So, every interior angle in the equilateral triangle is 60 degrees. Okay, tapi to find the trigonometric ratios based on triangle, you must refer to what types of triangle? Masa awal-awal dalam tajuk trigonometric, cikgu dah sebut, bila nak cari sine, cos and tangent, mesti refer kepada satu jenis triangle ni. Apa nama dia? Right angle triangle. Right angle triangle. Yeah, right angle triangle. So that's why yang dalam ni, okay,
triangle ni awak perlu divide into 2. Cari satu garisan untuk the symmetry line. Okay, symmetry line untuk this triangle. Okay, bila awak dapatkan the line of symmetry tu, maksudnya awak cuba macam fold that triangle, awak akan dapat this one is 90 degree. Okay, bila dah itu adalah 90 degree, dan satu lagi, actually you have divide this side into 2 equal length. Okay, okay, itu adalah sebenarnya dia punya apa nama lupa lah, bila nak cikgu nak sebut cikgu lupa dah apa nama dia. Perpendicular bisector. Perpendicular bisector. Perpendicular bisector maksudnya that line dia dah pecahkan satu lagi line yang dia intersect tu into 2 equal parts. Okay, and that angle at the intersection is 90 degrees. So untuk this side sahaja, berapa dia punya length? Berapa dia punya length yang cikgu labelkan dengan purple kat bawah tu, the base of the triangle? 1. Berapa unit? Yes, 1 unit. Okay, because asalnya 2 units. And then you bisect. Bisect, dia terpecah kepada 2 bahagian yang sama. So this one is 1 unit. Okay, alright. Kemudian, okay, tengok pada yang cikgu dah tulis kat situ dalam kata-kata kat situ dalam modul bercakap tu. Did you notice that now you have 2 right angle triangles? Okay, sekarang ada 2 right angle triangle. Okay, what is the height of this triangle? Berapa dia punya height? Square root 3. Macam mana dapat square root 3, Sanjay? Macam mana dapat square root 3? By using particular 2 square Minus 1 square. minus 1 square. Tadi macam cikgu dengar macam orang lain nak bercakap tadi, siapa tak tahu. Okay, 2 square minus 1 square. Okay, 2 square is 4. 4 minus 1, 3. Okay, so this one is square root 3. Disebabkan this one you cannot use calculator, awak biarkan answer dalam bentuk square root. Okay, so the height is square root 3. Okay, dan angle yang dekat sini yang cikgu labelkan ni, okay, berapa angle dia ni? Asalnya 60. When you bisect, angle kat situ jadi berapa degree? 30 degrees. Ya, 30 degrees. 30 degrees. So, maksudnya sekarang awak hanya refer kepada triangle yang sebelah ni sahaja untuk find the trigonometric ratios. Okay. Alright. So, kita tengok the table. Alright. Sin 30. So, sin 30 refer kepada angle 30 degrees. Sin is opposite over hypotenuse. So, berapa sin 30? 1 over 2. 1 over 2. Cos 30? Cos 30? Refer pada triangle? 3 over 2. Ya, square root 3 over 2. Tangent 30? Tangent opposite 1 over over square root 3. adjacent. 1 over square root 3. Okay. Sin 60. So, tengok pada triangle yang ada 60 degrees. Okay. Sin opposite over hypotenuse. So, what is sin 30? Tengok balik. Sin 30. Over 2. Square root 3 over 2. Square root 3 over 2. Cos 60. Adjacent 1 over over hypotenuse. 1 over 2. Okay. And the last one, tangent 60. Square root 3. Tangent 60 is opposite over adjacent. Ya, square root 3. Asalnya square root 3 over 1 ya. Okay, and then you dapat square root 3. Okay, so table dalam table ni actually value yang awak kena tahu. Okay, tapi susah nak ingat. Okay, susah kan nak ingat ni. Jadi sebab tu awak kena ingat these two types of triangle.
Okay, triangle satu yang tadi ada Simonis ada sebut equilateral triangle isosceles triangle. Okay, isosceles triangle. Nah, this one is isosceles triangle. Ingat dia punya measurement yang sama tu ialah 1. Okay, kemudian awak dapatkan angle, dapatkan measurement. Okay, and then baru boleh cari sin, cos and tangent for 45 degrees. Dan satu lagi untuk 60 and 30 is based on this equilateral triangle. Okay, ingat the side untuk equilateral triangle 2 units. These 2 triangle you have to remember. Okay, alright. Okay, next kita tengok. Okay, dalam example 11, cikgu pun dah explain dalam video. Okay, cikgu takkan go through dah example 11. Siapa yang tak tengok lagi, awak tengoklah dalam link yang cikgu bagi ni lah. Okay, ataupun kalau tak klik pada URL, awak boleh scan QR code tu. Okay, tengok minutes yang cikgu bagi tu, minutes ke berapa hingga minit ke berapa. Okay, untuk example 11. Okay. Sekarang pukul awal 2.23 dah. Okay, cuma cikgu nak, awak dah buat ke? Praktis 4 dah buat? Praktis 5.1E? Sudah buat cikgu. Dah? Ah. Sudah buat. Okay, baik. So kita sama-sama tengok. Sebelum tu, bila nak jawab soalan ni, macam cikgu sebut tadi, awak susah nak ingat this table. The value untuk sin, cos and tangent untuk 30, 45, 60. Bila nak jawab soalan yang macam ni, without using calculator, lukis semula that triangle. Okay, first lukis dulu triangle untuk isosceles triangle. Okay, 2 unit, 2 unit, 2 unit. Kemudian, you know that this one is 60 degrees. Okay, and then awak bahagikan. So, yang ni adalah 30 degrees. Okay, bila itu adalah 30 degrees, the height, yang ni one unit, height berapa tadi dapat? Square root 3, is it? Square root 3? Yes, teacher. Okay. Yeah. Okay. Another one triangle. Ada punya isosceles triangle. Okay, isosceles triangle. This one 90 degree. So this one is 45 degrees. The measurement is 1 unit. 1 unit, 1 unit. Hypotenuse berapa? Square root 2. Okay. So bila soalan yang macam ni, lukis these 2 triangle ni. Okay. Right. So kita akan refer base bila nak jawab soalan ni, kita akan based on these 2 triangle ni. Okay, so kita cuba jawab untuk question A. 2 cos 60. Okay, 2 cos 60 maksudnya 2 times cos 60. So 2 in bracket cos 60. Berapa cos 60? 1 over 2. Ya, 1 over 2. Adjacent over hypotenuse. 1 over 2. Plus tangent 45. Berapa tangent 45? Yes, 1. So this one you can simplify. Answer? 2. Berapa? 2. Okay, you get this answer? Dapat Yes. Okay, alright. Dapat cikgu. Jangan Okay. bimbang. Okay, bagus. Terima kasih Rinish. Okay, question B. 3 cos 60. 3 in bracket cos 60. Tadi dah dapat dah tadi. Cos 60 is 1 over 2. Okay. Plus 2 tangent 45. Tangent 45 is 1. So this one is 3 over 2 plus 2. Okay. Tapi kita tukarkan dalam fraction. Dia akan jadi berapa fraction ni kalau nak over 2? Berapa? 4 over 2 cikgu. Yes, 4 over 2. So answer is 7 over 2. Okay, dapat this answer? Atau ada jawapan yang lain? Ada jawapan yang lain? Ke salah cikgu bagi jawapan ni? Guys? Cikgu, saya tulis Cikgu, 3. saya tulis jawapan. Siapa Okay, tadi? Monis Simonis ke tadi? 3 Monis over 1 over 2. 3. 3.5 cikgu. Simonis 3 and 1 over 2. Betul?
Okey, Lagi cikgu. tadi Syrohinis sebut apa tadi? Hilang dah. Siapa? 3.5 Nawal? cikgu. 3.5. 3.5. Okey. 3.5 betul, cuma tidak digalakkan. Kenapa cikgu kata tidak digalakkan? Ya, 3.5 sini juga. Okey. Okey, kenapa cikgu kata tidak digalakkan? Sebab di sini without using calculator. Okey, jawapan betul, betul. Cuma dari segi nanti kalau marking betul kalau awak tak ada PT3 no. Okey, tak apa, cikgu bagi tahulah. Kalau marking PT3 ni kadang-kadang dia agak rigid lah. Maksudnya dia nak tengok awak jawab dalam fraction bila dia menggunakan without using calculator. Tapi actually betul lah, jawapan ni betul. Okay, cuma biasakan bila yang tak menggunakan calculator bagi jawapan dalam fraction or improper fraction. Dalam mixed number ataupun dalam improper fraction. Okay, alright, next question C. Okay, cikgu rasa C pun senang kot. Ada soalan yang awak rasa susah tak? Sebab cikgu tengok 28 dah. Cikgu nak bincangkan soalan yang awak rasa susah. E dan F. Ada Cikgu tak? tunjuk E, cikgu. Cikgu. E dan F. Okay. Alright. So question C and D awak cuba jawab sendiri. Nanti cikgu akan share lah berapa answer dia nanti ya. Kemudian nanti awak semak kemudian. Okay. 2 sin 60. 2 sin 60 is 2 multiplied by sin 60 apa? Tengok balik triangle tu. Sin 60, sin opposite over hypotenuse. Square root 3 over Yeah, square root 3. Square root 3 over 2. 3 cos 60. Berapa? 1 Cos over 60? 2. 1 over 1 over 2. 1 over 2. Okay. Plus 3 tangent 30. Tangent 30 berapa? 1 over square root 3. Square root 1 over square root 3. Okay. Ini susah sebab apa? Sebab dia ada denominator dia ada square root. Betul tak? Okay. Dalam video yang cikgu bagi, okay, ada cikgu gunakan perkataan surd. Okay. Surd ini ialah irrational number. Okay. Irrational number. Okay. Irrational number. Maksudnya awak tak boleh nak tulis number tu bila awak, kalau kata awak tak boleh nak tulis number tu dalam bentuk fraction. Okay. Itu irrational number. Yang awak dah belajar masa form 1. Okay. Dan bila awak jawab, okay, in previous lesson cikgu tak tekankan tentang surd. Dalam sekarang ni untuk this lesson, surd bila awak bagi jawapan, surd tu tak boleh berada di sebagai denominator. Okay, so kita teruskan, cikgu tunjuk macam mana. Okay, 2 times surd 3 ataupun square root 3 over 2. This one is actually awak boleh simplify ni. Okay, so simplify sajalah kat sini. 2. So yang tinggal kat sini is square root 3. This one multiplied by 3 over 2. Okay, 3 over 2. Okay, this one cikgu letak dalam bracket plus yang ni dia jadi 3 over square root 3. Okay, sampai sini boleh dapat jawapan? Sampai sini? Okay? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okay, sampai sini saya rasa, cikgu rasa semua boleh jawab sampai sini. Okay, cuma sekarang ni ada square root 3 times 3. Cara nak tulis dia macam mana? 3 titik. Ataupun awak boleh buat 3, titik lah. Okay. Ataupun boleh buat macam ni. Okay. 3 square root 3. Actually dia ada titik kat situ. Dia macam 3x. Macam tu. Okay. Alright. Okay. Over 2 plus 3 over square root 3. Okay. Yang ni tarik nafas. Dalam-dalam. Okay. Nak bagi faham ni, Okay. Macam awak buat untuk nak tambah fraction,
Kalau denominator dia tak sama, apa yang awak akan buat? Darab silang. Darab silang ataupun awak samakan dia punya apa? Kenapa nak kena darab bersilang tu? Untuk apa? Samakan dia punya. Untuk samakan dia punya denominator. Darab bersilang. Maksudnya square 2 ni kena darabkan dengan square root 3. Dan 3 pun kena darab dengan 2. Bila yang bawah tu dah darab dengan 2, atas pun kena darab 2. Okey, yang atas yang ni pun kena darab dengan square root 3. Okey, alright. Awak belajar hari tu awak masa form 1 juga belajar tentang square root. Kalau square root 2 times square root 2 akan dapat berapa? Square root 2 times square root 2 ataupun awak letakkan dalam bawah satu square root 2 times 2. 2 times 2 berapa? 4. 4. Square root 4 berapa? 2. 2. Okey, yang cikgu nak tunjuk kat sini, awak darab benda yang sama, square root yang sama, square root 2 darab square root 2 dan answer dia awak dapat 2. Okey? So apa yang awak boleh simplify kat sini, awak buang. Cikgu kenal kataan yang cikgu kata, buang dia punya payung-payung kat atas dia tu. Okey, yang square root tu, buang. So tinggal number sahaja. Okey, boleh faham tak bila cikgu cakap macam tu? Boleh faham tak? Okey, sekarang ni awak ada yang ada yang kat pertama tu 3 times square root 3 times square root 3. So apa kesimpulan yang awak boleh buat kat situ? Yang ni cikgu nak tunjuk ni. This one. 3 times square root 3 times square root 3. Berapa dah akan dapat? Cikgu tulis 3 times square root 3 times square root 3. Dapat berapa? Siapa sebut tadi? 9 cikgu. Okey, dapat 27. Okey, tak apa. It's okay. Jawab salah pun tak apa, Ana Rohini. Cikgu suka kalau awak jawab. Okey. Cikgu tak marah kalau awak jawab salah. Yang penting awak cuba nak jawab. Okey. Tadi siapa jawab 9? Dah senyap. Yushantiran, boleh explain macam mana boleh dapat 9? Kan cikgu kata tadi kan yang square root tu kena buang. So macam tadi square root 2 times 2. So saya jadikan square root 3 times 3 dalam satu square root dua-dua. Ya. Okey. Cikgu faham kenapa Rohini jawab 27. Okey, thank you Ishantiran. Maksud cikgu tadi, cikgu tak explain habis lagi tadi. Cikgu kata buang dia punya payung-payung, dia punya square root tu. Tapi awak ambil satu number saja. Rohinesh, bukannya awak buang, lepas tu awak ambil semua tiga-tiga tu kena darab. Tak awak ambil satu sahaja. Sekarang awak ada square root 3. Okey, square root 3 times square root 3. So awak akan dapat 3. So kat sini yang tinggal 3 times 3. 3 times 3 is 9. Okay, so here 9 over 2 square root 3. Okay. Plus. Ni baru habis satu halangan. Awak macam main apa orang panggil treasure hunt ni. Baru habis satu halangan ni. Tak habis lagi kat sini. 3 times 2, 6 over 2 square root 3. Okay. 9 plus 6, 15 over 2 square root 3. Ini ke answer? Final answer? Tak. Kenapa bukan? Kenapa yang ni bukan final answer? Sebab kita kena bagi dalam rational form. Ya, dalam rational form. Maksudnya, maksudnya set tu tak boleh berada di bahagian denominator. Sekarang ni ada set bahagian denominator tu, ada set square root 3. So macam mana nak hilangkan di square root 3 yang di bawah tu? Macam mana? Darab dengan square Buat ni atas. Yes, betul. Darab dengan square root 3. Bila yang di bawah dah darab dengan square root 3, kenapa kita nak darab dengan square root 3? Rohinesh? Sebab nak hilangkan square root 3 yang lagi tu.
Ya, sebab nak hilangkan dia punya square root tu. So, bila yang denominator awak darab dengan square root 3, yang di atas pun kena darab dengan square root 3. Okay, so answer yang sepatutnya ialah, okay, 15 square root 3 over berapa? 18. 6. 18 or 6? 6. Tadi siapa Six. jawab 18 tadi? 6. Saya jawab 18 cikgu, saya silap. Okay. Jawapannya 6. Because awak bukan ambil 3 times 3 tapi awak ambil 3 tu satu je, sekali saja. Okay, awak buang dia punya square root tu. Okay, so ambil satu number saja, 3. So yang tinggal 3 times 2 ataupun 2 times 3. Okay, 6. Is it the final answer? Tak cikgu. Kenapa tak? Kena simplify cikgu. Yes, kena simplify. This one simplify. So you divide by 3, 6 divided by 3 is 2, 15 divided by 3 is 5. So answer, the final answer is, cikgu tulis kat bawah Final answer is 5 square root 3 over 2. Okay, ini final answernya. Okay, boleh? Question F pun macam tu juga ke? Ada square root tu ke? Question Ya F? cikgu, memang ada. Ya, cuba buat dulu. Okay, cuba buat. Dan nanti cikgu akan sharekan jawapan. Tapi cikgu tak akan share immediately lah. Cikgu akan tengoklah esok lah, sebab cikgu akan ada kelas dengan 3A3. Cikgu tak nak 3A3 tahu jawapan lagi. Okay, cikgu nak biarkan supaya awak pun cuba. Okay, right. So itu sahajalah untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Tak ada Cikgu. soalan. Okay, ya. Cikgu, Siapa? saya ada soalan Siapa cikgu. panggil? Vinod. Ya. Vinod Cikgu, ya. buka screen tu. Okay. Cikgu, Okay. saya darab square root 3 kat 3 over square root 3. So senang. Mana? 3 kat dalam equation tu. Dalam equation yang mana? Positive 3 over square root 3. Kat kiri cikgu, kiri. Kiri, this one. Ya. Okay. Saya darab square root 3 kat bawah dan kat atas. Denominator and numerator. So dapat 3 over square root 3 over 3. Sekejap, cikgu tak dapat lagi. Tak apa. Okay. Macam mana ni? Ulang balik, Vinod. Positive 3 over square root 3 tu, bawah saya darab dengan square root 3, atas pun saya darab dengan square root 3. So, Okay. square root 3 darab square root 3 dapat 3. 3. So, kat atas 3 over square root 3. Because cikgu. Betul. So cikgu tak payah macam darab silang itu. Kita akan dapat 2, 3. Okay, ya, betul. Dapat jawapan yang sama kan, Vinod? Ya cikgu. Okay, betul. Okay, tadi yang Nawal cakap darab bersilang tu, konsep, dia ada banyak konsep lah. Dalam matematik ni ada banyak konsep. Cara Nawal faham, nak samakan denominator, kena darab bersilang. Okay, cara Vinod faham, untuk selesaikan this question, nak kena samakan denominator. Konsep dia sama sahaja. Cuma cara yang berbeza. Okay, tahniah lah, awak boleh bercakap tentang apa yang awak faham tu satu benda yang bagus. Yang tu yang cikgu nak dengar lah. Sebab tu cikgu nak awak cuba bercakap dan awak cuba nak explain. Itu sangat bagus. Dan cikgu dah boleh buat penilaian dekat awak juga sebenarnya. Okey, tahniah Vinod. Tahniah juga yang lain-lain yang dah jawab. Okey, ada lagi siapa lagi yang nak bercakap? Ada? Sudah ambil gambar tak? Belum. Awak dah ready nak ambil gambar Rohinesh? Dah ready? Okay, so kalau ready, okay, ready. Okay, sekejap cikgu kena tutup dulu presenting ni. Okay, siapa-siapa yang lain ada lagi? Okay, so boleh on camera. Siapa yang nak on camera, boleh on camera untuk cikgu snap gambar.
Okey. Yang lain-lain? Okey, cikgu kira sampai 5. Kalau sampai 5 tu tak ada siapa yang on camera, cikgu terus screenshot sajalah. Okey. 1. Hai Simoni. Oh, makin naik ni badan ni. Rohinis pakai powder, pandai jawab. Okay, alright. Okay, yang lain-lain tak ada dah. Okay, baik. Biasalah bila duduk di rumah ni, cikgu pun badan naik juga. Nampak pipi pun dah naik-naik dah semua. Cikgu rasa sebab tu yang lain-lain malu nak buka kamera. Dah, saya Moniz. Okay. Alright, 1. Okay, senyum lah. Senyum bagi nampak pipi. Okay, Rohinis. Ready? Okay, sekejap cikgu hantar dulu dekat grup. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa siapa yang belum isi kehadiran, awak isi dulu kehadiran. Sekejap cikgu share balik link. Okay, so siapa yang belum isi kehadiran, pastikan isi kehadiran. Jadi kita akan jumpa lagi untuk minggu depan. Dan tahniah, okay, apa ni baru nak tanya Afirul apa dia? Cikgu, saya nak tanya. Oh, type lama sangat tadi. Saya nak tanya, kalau nak kira sin, cosine dengan tangent theta untuk right angle triangle, memang kena pakai kalkulator ke? Sebab macam contoh, tangent theta 0.9, adjacent side 20, opposite side X. Jadi kena tekan kalkulator. Afirul ni dah masuk tajuk yang lain dah ni. Betul. Okey. Yang ni Afirul, nanti cikgu akan cover dalam learning standard yang lain. Kita tak masuk lagi. Okey, sekarang ni cikgu tunjuk yang untuk 30 degrees, 45 degrees and 60 degrees, yang ni without using calculator. Yang guna calculator, next coming class kita akan belajar macam mana guna calculator. Okay, Afirul? Boleh? Pening. Awak tengok kat mana, Afirul? Awak tengok soalan kat mana tu? Buat je. Okay, tak masuk lagi. Yang tu tak masuk lagi. Okay, yang kita dah masuk setakat ni untuk special angles dulu without using calculator. Okay, jadi ada soalan yang lain lagi? Okay, tahniah. Yang cuba bertanya soalan, cuba yang nak kemukakan pendapat apa semua tu tahniah. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih untuk komitmen semua. Cikgu harap awak stay positive and stay active. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya.